صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dengan nikmatnya kita dapat hidup sehingga hari ini. Alhamdulillah. Di antara yang kita kena fikirkan pagi-pagi ini, siapakah orang yang telah kita melakukan penganiayaan ataupun kita melakukan kezaliman ke atas dirinya. Sebab kadang-kadang berlaku sesuatu ke atas diri kita sekurang-kurangnya disebabkan oleh dua faktor ataupun dua sebab. Pertama, Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa-dosa kita. Yang keduanya, mungkin ada salah kita. Kita ada buat salah kepada seseorang sehingga dia berdoa kepada Allah, dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Mungkin dalam tahajud dia tadi dia berdoa menuntut haknya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita yang merasa berdosa kepada Allah, kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Geng kita sekurang-kurang istighfar 70 kali, 100 kali sekurang-kurangnya. Dan kalaulah kita ada rasa melakukan penganiayaan, kezaliman, kesalahan kepada siapa-siapa, kita kena cari orang berkenaan dan kita kena minta maaf kepadanya. Tuan-tuan, tadi saya jatuh tergolek. Yang angkat saya tadi, saya nak ucapkan terima kasih. Siapa aku tahu tadi yang angkat saya? Dia tanya sakit, okey kau sakit? Okey, tak ada masalah, jangan risau. Padahal sakit. Kita berjalan-jalan langsung tak nampak tembok tu, tangga kan. Tangga tu ada tembok, tembok tu warna gelap sikit. Jalan biasa berdenguk langgar tu, terjatuh, terterap kan. Sakit tuan-tuan, walaupun kita ni keturunan Panglima. Walaupun kita ni cucu kepada Tok Guru Tomoe Siao, sakit. Sakit bukan muak je tu. Tapi buat relax, buat tak sakit, adalah malu kan. Lalu terlintas mungkin ada kesalahan yang telah saya lakukan kepada siapa-siapa. Lalu saya terus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan cuba tenang-tenang tengok, takutlah ada siapa-siapa yang telah saya lakukan kezaliman ke atas dirinya. Rasa-rasa macam tak ada, tapi manalah tahu kan. Jadi kita kena sentiasa memikirkan, ya, bila kita ditimpa musibah, kita kena terus memikirkan ke arah itu. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah orang yang pernah kita zalimi dia, pernah kita mengambil hak dia, dia berdoa begini kepada Allah. Cuba bayangkan, Ya Allah, Ya Jabbar, wahai Allah yang Maha Perkasa, Ya Qahhar, wahai Allah yang Maha Menguasai,
Ya Muntaqim, wahai Allah yang maha membalas dan maha penyiksa, aku telah dizalimi ya Allah. Seandainya orang berkenaan terus menganiayai, menzalimi aku, mengambil hak aku tanpa kebenaranku, kau timpakan kepadanya azab yang pedih ya Allah, bala yang sangat pedih ke atas dirinya, agar menjadi iktibar dan pengajaran dalam kehidupannya. Ya Allah, ya Muntaqim, wahai Allah yang maha membalas dan maha menyiksa, kalaulah dia berterusan menzalimi aku ya Allah, kau timpakan ke atasnya, kau jatuhkan kemukaanmu ke atasnya, kau timpakan musibah yang sangat dahsyat ke atas dirinya. Moga-moga ia menjadi pengajaran untuk dirinya dan untuk diriku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan yang mendoakan tadi, yang mengaminkan doa saya. Contoh. Mungkin kita bertanya, bolehkah kita mendoakan keburukan untuk orang lain? Sepatutnya lebih dulu kita bertanya, bolehkah kita melakukan kezaliman, penganiayaan ke atas diri orang? Muslimin muslimat, nasib baiknya tentu boleh. Ada juga modal, sama-sama berkongsi, orang kata apa, modal ceramah sebagai pengajaran dan iktibar kepada kita semua. Dan moga-moga bila kita ditimpa musibah itu di antara tujuan Allah Ta'ala nak memadam dosa-dosa kita. Walaupun duri yang menusuk jari kita, ya, tiba-tiba kita tersepak duri, Allahu Akbar, terus kita terfikir, moga-moga dengan kesakitanku ini Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah, bahagia, ceria. Alhamdulillah, pagi ini nampak ceria. Yang puasa, teruskan puasa. Saya sendiri pun ada 2 hari lagi. Kadang-kadang susah nak puasa sebab ada jemputan. Memikirkan banyak lagi masa ni, tak apalah kita stop sekejap, kita sambung balik dah minggu depan, tinggal 2 hari lagi. Ya, jadi yang sahabat-sahabat yang sedang berpuasa, alhamdulillah teruskan puasa. Cuma kadang-kadang bila kita berpuasa ni, dengar kuliah ni, dia mudah khusyuk. Tapi kuliah subuh ni insya-Allah lah. Kalau kuliah zuhur, kuliah asar tu dia mudah khusyuk. Tertidur dalam keadaan berpuasa itu adalah ibadah. Daripada aku duk berjaga tak tidur, duk kira nak cakap benda-benda yang lama, benda-benda yang sia-sia, lebih baik tertidur. Tidur kita tadi, meter pahalanya berjalan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita telah tinggalkan Ramadan. Alhamdulillah, kita dah sambut Syawal, masuk bulan Syawal. Apa yang sepatutnya kita lakukan selepas kita tinggalkan Ramadan? Kita keluar daripada Ramadan. Jadi seseorang mukmin itu sepatutnya terus meminta kepada Allah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan macam-macam amal ibadah yang telah kita lakukan, yang jarang-jarang kita lakukan dalam bulan-bulan yang lain. Kita rajin bersedekah, kita rajin baca Quran, bertadarus, kita rajin zikir, ya, kita rajin beramal ibadah. Sebab apa? Sebab kebiasaannya dalam bulan Ramadan ini kita termotivasi untuk melakukan amal ibadah sebagai iringan kepada amalan utama kita, yaitu berpuasa di siang hari dan pada malamnya kita berqiyam Ramadan.
Ada mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Kemudian kita juga bertungkus lumus 10 terakhir Ramadan, moga-moga dapat Lailatul Qadar. Ya, pun kita berdoa kepada Allah Taala, moga-moga kita mendapat apa dia? Kita dapat apa? Keampunan daripada Allah terhadap dosa-dosa kita yang lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dan kesimpulan kepada apa yang kita buat itu, natijahnya ialah untuk apa natijah daripada amal ibadah, amalan-amalan dalam bulan Ramadan baru ni? Untung apa? Untung akhirat. Sebab di antara yang kita harapkan ya semasa kita hidup di dunia ini ialah keampunan Allah. Bila dah dapat keampunan Allah, selesai masalah kita, maka akan mendapat kemenangan di akhirat. Dan begitu juga keuntungan di dunia. Sudah tentulah untung di dunia dengan amal ibadat yang kita lakukan. Apabila Ramadan dah tamat, apa yang kita nak buat? Bila kita menoleh ke belakang melihat Ramadan kita, smart, alhamdulillah, smart. Lepas itu, apakah smart itu hanya untuk sementara waktu? Sebab itulah kita sentiasa berdoa, terutama dalam solat kita. Ya, dalam solat kita pun ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Antara falsafah doa dalam lafaz ihdinas siratal mustaqim itu ialah bukti yang kita perlu untuk terus beristiqamah dengan amal ibadah kita. Artinya terus berada dalam landasan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Tetap dalam ibadah pada Allah walaupun sudah mengakhiri Ramadan. Dalam solat kita tadi pun ihdinas siratal mustaqim. Wahab bin Munabbih berkata, bila kita melihat seseorang yang sangat kuat beribadat sebagai seorang abid, kuat ibadatnya, maka tak perlu kita mengkaguminya. Kerana yang sepatutnya kita kagum ialah orang yang mampu berterusan beristiqamah dalam amal ibadah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sesuailah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwa'uha wa in qalla. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah amalan yang berterusan walaupun jumlahnya sedikit. Yang penting berterusan, istiqamah dengan amal ibadah yang telah kita tinggalkan dalam bulan Ramadan. Mafhumnya, kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh para alim ulama dengan mengambil pengajaran dan falsafah daripada hadis-hadis Nabi, petunjuk daripada hadis-hadis Nabi, orang yang istiqamah dalam beramal ibadah itu lebih baik daripada orang yang memperbanyakkan ibadah sekali-sekala. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian,
Di antara sifat ataupun ciri-ciri kepada orang yang bergelar karamah, waliullah, sifat mereka yang dikatakan sifat yang luar biasa, yang sangat istimewa, yang unggul itu berbanding dengan orang lain yang bukan waliullah, yang bukan kekasih Allah, ialah istiqamahnya mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut wa anna al-karamata. Saya tak ingat siapa yang sebut ni. Bila kita ingat, kita sebut kata-kata hukama, kata-kata tok guru, kata-kata orang alim yang bijaksana. Dia kata annal karamata luzumu al-istiqamah, luzumul istiqamah. Sesungguhnya karamah seseorang waliullah itu, yang dikatakan hebatnya waliullah itu, memanglah waliullah ni hebat. Hebatnya tang mana? Hebatnya tang mana? Luzumul istiqamah. Kerana apa? Kerana terus berterusan dengan amal ibadahnya, istiqamah dengan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ni bukan tok wali, tapi ada seorang tuan-tuan, ada seorang kawan saya, nama dia tok wali, bukan nama dia, gelaran dia. Asal lagi saya tiba-tiba mari idea, asal lagi saya nak forward video ni. Nama dia, tak perlu orang yang baik-baik kita sebut nama, tak apa. Khairul Bazli. Belajar dekat Mahad, kemudian meneruskan pengajian di Al-Azhar. Masa kat sekolah Mahad dulu pun kami panggil dia Tok Wali lah. Bila dia pergi ke rumah saya tu, dia manja dengan keluarga saya, dengan ibu bapa saya. Ya, budak lelaki tolong basuh pinggan mangkuk, pergi ke sini tolong basuh pinggan mangkuk. Saya teringat lagi mak saya kata apa, kalaulah mak ada anak betina, orang Kedah kan betina, anak perempuan, nak ambil Khairul Bazli ni buat menantu. Tuan-tuan dan perempuan, kita panggil dia Tok Wali, kenapa? Kerana sifat kebaikan dia. Bukan saja-saja kita panggil dia Tok Wali, dah tentu ada keistimewaannya. Lalu kita pun panggil dia Tok Wali. Sampailah sekarang, daripada umur belasan tahun hari itu sampai dah nak masuk 60 ni, Tok Wali lagi. Dan alhamdulillah orang ni alhamdulillah baik sampai sekarang ni. Moga-moga dia jadi wali semualah. Dah tentulah dia jadi wali kepada anak-anak perempuan dia. Itu sekurang-kurangnya samalah dengan kita pun wali juga kan. Wali apa? Wali nikah. Jadilah dapat juga title wali kan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bila kita lihat kebaikan-kebaikan yang ada pada kekasih Allah, kepada para nabi, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang waliullah itu tadi, kita tak boleh buat semua, tapi jangan kita tinggalkan semua. Ambil contoh teladan yang baik yang ada pada mereka. Jadi selepas kita tinggalkan Ramadan ni, apa bendanya yang kita nak buat supaya amalan-amalan sepanjang bulan Ramadan hari itu boleh kita terus laksanakan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita, walaupun setelah kita keluar daripada Ramadan. Jadi saya sempat
menggariskan beberapa amalan ataupun kita katakan tindakan yang kita nak buat supaya kita menjadi orang yang berterusan istiqamah dengan amalan-amalan Ramadan yang telah kita tinggalkan. Kalau tidak, sayang tuan-tuan. Sebab Ramadan itu adalah latihan. Macam kita masuk pusat latihan, bukan pusat sereti, pusat latihan. Melatih kita bukan hanya sebulan, tetapi selepas itu apa yang sepatutnya kita peragakan pada diri kita dengan amal ibadah yang telah menjadi kebiasaan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kebiasaannya sesuatu yang kita nak biasakan dalam diri kita. Umpamanya bagi orang yang menuntut ilmu, kita katakan rawatan, perawatan Islam dan sebagainya, biasanya tu guru minta kita amalkan seminggu. Kita berpelik, kenapa seminggu? Rupanya kebiasaannya kita ni, bila kita biasa seminggu, insya-Allah. Macam kita salat sunat rawatib yang belum lagi menjadi kebiasaan, rasa macam berat, try tengok seminggu. Selepas seminggu dia akan rasa rugi sangat kalau tidak sempat rawatib, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Apa-apa saja amalan kebiasaannya kita orang biasa ni, try tengok seminggu. Ini bukan seminggu tuan-tuan, sebulan 4 minggu dalam bulan Ramadan. Sudah tentulah dia menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Maka tidak sepatutnya kita tinggalkan selepas kita keluar Ramadan. Maka dengan sebab itulah kita kena sentiasa berdoa supaya kita menjadi orang yang berterusan istiqamah dengan amal ibadah kita. Kenapa kita kena berdoa? Kerana hati kita sentiasa berbolak-balik. Kadang-kadang kita ni mudah dipengaruhi oleh persekitaran kita. Sebab itulah setengah-setengah beritahu kita, setengah-setengah guru beritahu kita, ya, kalau kita nak jadi baik, berkawan dengan orang baik-baik. Betul. Sebab kebiasaannya yang berada di persekitaran kita itu, dia akan mempengaruhi kita. Kenapa mudah untuk kita jadi orang yang taat kepada Allah dalam bulan Ramadan? Persekitaran kita. Ya, mari ke surau, balik ke rumah pun kita duduk dalam suasana, dalam bi'ah yang salihah itu. Tapi kita jangan lupa, hati kita ni, dia mudah berbolak-balik. Doa yang sering didoakan oleh Rasulullah SAW. Mana mungkin Rasulullah ini hatinya berbolak-balik, tapi ini sebagai teladan kepada umatnya, supaya kita juga berdoa seperti mana doa Rasulullah SAW. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Sama-sama dengan saya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dalam bulan Ramadan kita telah berterusan melakukan amal ibadah. Ya, apa yang kita dah buat, alhamdulillah. Apa yang kita dah buat, qiyamul lail. Kemuncak dah qiyamul lail kita ialah tarawih kita. Apa yang kita buat, macam-macam amal ibadah yang terdorong kerana Ramadan, sedekahnya, baca Qurannya, dan lain-lain lagi. Hati kita teguh sebulan bulan Ramadan, dan kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai Allah, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian,
Itu doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan ada satu doa yang diajar dalam Al-Quran. Kita gabungkan doa yang diajar oleh Nabi, doa yang ada dalam Al-Quran. Kedua doa ini kita namakan doa Al-Ma'sur. Doa yang kita ambil daripada sama ada hadis Nabi SAW ataupun daripada Al-Quranul Karim. Doa daripada Al-Quran untuk meneguhkan hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Rabb kami, ya Rabbana, Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dalam bulan Ramadan kita mendapat taufik hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala dengan amal ibadah yang kita lakukan. Jangan selepas itu hati kami condong pula kepada keburukan, kepada kesesatan. Kami tinggalkan sewenang-wenangnya amalan-amalan yang telah kami lakukan sepanjang Ramadan tadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisi Engkau, kerana sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi kurnia. Doalah begitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan, nak jadi baik ni kadang-kadang sekurang-kurangnya ada dua perkara yang kita kemahu. Ada dua perkara yang kita kemahu. Pilihlah kemahu mana yang lebih mudah. Ada yang kemahu untuk banyakkan amal ibadah dia dengan amalan-amalan yang tidak pernah dia lakukan. Kalau dulu dia baca Quran selepas solat 2 muka surat, hari ini dia kata 1 juzuk. Transformasi dalam kehidupan dia. Dan ada satu lagi orang yang kemahu supaya amalan-amalan yang telah dilakukan itu berterusan. Jadi di antara kemahu yang baiknya ialah kemahu yang kedua tadi. Biarlah hak kita pernah lakukan itu bukan benda pelik pun, bukan satu benda baru pun, hanya perkara-perkara biasa dalam kehidupan kita. Cuma kita minta supaya biarlah kita istiqamah dengan amalan-amalan itu, walaupun wa in qalla, kata Nabi, walaupun sikit tak apa, yang pentingnya berterusan. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah ni duk perhati tengok Nabi rajin berdoa dengan doa yang kita ucapkan tadi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa engkau sering berdoa dengan doa itu, wahai Rasulullah SAW? Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? Ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laysa adamiyyun illa wa qalbuhu baina asbu'aini min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa azara. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati itu, yang dinamakan hati
manusia itu selalunya berada di antara dua jari Allah. Ini bahasa simbolik Rasulullah SAW. Siapa sahaja yang Allah kehendaki, seperti mana sesuatu yang berada di dua jari kita. Macam chopstick ke, macam apa saja, dua jari ini mudah aja. Mudah kita nak bolak-balikkan. Ya, mudahnya kita nak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, sebab dia hanya berada di dua jari kita. Lalu Rasulullah SAW, Nabi SAW berkata, siapa sahaja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan iman kepadanya. Namun siapa sahaja yang dikehendaki, Allah pun boleh menyesatkannya. Ini doa yang hebat, tuan-tuan. Walaupun doa itu simple, kita biasa dengar, teruskan. Tak perlulah, bukan tak perlu. Macam saya sebut tadi lah, kalau kita nak cari sesuatu yang baru, mana lagi doa-doa yang aku tak pernah baca ni, supaya nampak pelik sikit. Lebih baiklah kita beramal dengan yang telah biasa menjadi amalan kebiasaan kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Beramal dengan doa-doa yang mudah ini, tetapi fadilahnya sangat besar. Muaz bin Jabal, ya, dia meriwayatkan hadis ini, ya muqallibal qulub sabbit qalbi. Apabila setelah mana dia membaca ayat Al-Quran yang kita baca tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Muslimin, muslimat, geng surau Ar-Rawdah, banyakkan doa ini. Pertama selepas Ramadan. Yang keduanya, apa yang kita nak buat? Usahalah untuk kita ikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengikhlaskan diri kita dalam amal ibadah itu merupakan satu perintah daripada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Mengikhlaskan diri kita dalam setiap amal ibadah penting, tuan-tuan. Amal ibadah ni dia memberi kesan kepada kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita melakukan amal ibadah rasa macam tidak ada kesan. Kenapa? Di antara sebabnya, ya beginilah, tidak adanya keikhlasan dalam beramal ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah, menjalankan ajaran-ajaran agama yang lurus, supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, pentingnya kita muhasabah balik. Dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat ikhlas, kita boleh sahaja berpura-pura ibadah, berpuasa nampak letih, tapi kita makan 2-3 besen, kita minum air berjam-jam, tak ada siapa tahu. Tapi kenapa kita tak buat? Lahir daripada keikhlasan kita kepada Allah. Bila kita keluar saja daripada bulan Ramadan yang kita dah dilatih sepanjang sebulan itu, maka inilah yang kita pegang dalam amal ibadah kita. Apa dia? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan dalam ibadah itulah yang menghasilkan
menghasilkan natijahnya istiqamah dalam amal ibadah tadi. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kata ulama, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Segala sesuatu yang tidak didasarkan dengan ikhlas di jalan Allah, pasti dia tidak memberi apa-apa manfaat dan dia tidak kekal. Wala yadum, dia tak kekal. Amal ibadah yang kita buat, yang diragui keikhlasan kita ni, kadang-kadang kita boleh tahu ikhlas tak ikhlas kerana berlaku satu penyakit dalam diri kita. Kadang buat, kadang tak buat. Itu adalah simptom ketidakikhlasan kita di dalam melakukan amal ibadah. Dan ada satu lagi ungkapan yang kita boleh jadikan pedoman pada hari ini. Singkat saja ungkapan ini pada ulama dan hukama juga. Makana lillahi yabqa. Makana lillahi yabqa. Kalau boleh hafal. Jangan pula buat tangkai, buat azimat pula. Hafal ataupun tulis kat mana-mana supaya kita mudah ingat. Makanallahi yabqa. Pendek aja, tetapi pengertian dia dalam bahasa kita agak panjang. Segala sesuatu yang tidak didasari kerana Allah, kerana ikhlas kepada Allah, tidak akan kekal. Apa-apa saja amal ibadah yang kita buat tanpa didasari oleh keikhlasan kepada Allah Ta'ala, dia tak kekal, dia tak boleh kekal. Mungkin dia bagi semangat waktu-waktu tertentu, lepas itu dia tinggal. Sebab itu merupakan tabiat. Kerana hati kita, bila kita melakukan sesuatu amal ibadah, tidak ada keikhlasan. Yang pertama tadi doa, yang kedua perbaiki niat kita, keikhlasan kita, supaya ikhlas itu kan natijah kepada keistiqamahan kita di dalam melakukan amal ibadah. Yang ketiga, buatlah walaupun sikit, jadikan dia sebagai rutin. Maknanya apa? Jangan kita terhenti dalam beramal ataupun terputus di tengah jalan, kerana kelangsungan dalam beramal itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang walaupun banyak tapi dia berkala, sekali-sekala. Lebih baiklah biar sikit tak apa, asalkan istiqamah, berdasarkan kepada hadis yang saya dah baca dalam muqaddimah tadi. Apa dia? Ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu ialah berterusan. Lepas buat, lepas buat. Ya, walaupun sikit tak apa. Kita dah biasa dalam bulan Ramadan, kita bangun selepas qiyam kita, ya, tarawih, balik di rumah kita tidur, kita bangun balik sebelum sahur, kita bertahajud. Ya, di luar bulan Ramadan ni kita tak ada witir di masjid. Lepas kita bertahajud, kita selesaikan dengan witir. Teruskan. Jangan terhenti setakat Ramadan. Walaupun amalan kita tadi amalan yang sikit, tapi biarlah berterusan. Yang keempatnya, tuan-tuan, muhasabah diri kita. Kalau kita rajin muhasabah, apa maksud muhasabah ni? Kita buat korek
koreksi diri. Koreksi diri ataupun satu istilah sekarang ini disebut introspeksi diri. Buat muhasabah diri kita. Orang yang sentiasa bermuhasabah diri selalu berusaha untuk jadi baik. Macam mana nak jadi baik ni? Kita kena sentiasa muhasabah diri kita, di mana Allah Ta'ala perintah kita supaya rajinlah bermuhasabah. Cek diri kita. Di antara yang kita nak buat selepas Ramadan, perbaiki diri kita, perbaiki ahli keluarga kita, lalu tidak ada masa rasanya untuk kita nak menghukum orang lain. Muhasabah diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di antara sifat orang bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang telah kamu perbuatkan untuk hari esok, untuk akhiratmu. Perhati, tengok apa yang kamu dah buat untuk akhirat kamu. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita projekkan diri kita mulai sekarang supaya mendapat kemenangan di akhirat. Muhasabah diri kita. Kita kan muhasabah. Sebab itulah saya berpesan, saya berpesan pada diri saya sendiri, kepada anak isteri saya, anak-anak menantu saya lepas Ramadan ni. Malam tadi pun saya WhatsApp, dalam status Facebook saya malam tadi pun ada amalan selepas Ramadan. Apa dia? Fokus kepada muhasabah diri, supaya kita tidak ada masa untuk menghukumi orang lain. Sentiasa muhasabah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, muhasabahlah, buatlah koreksi diri sebelum kamu dimuhasabahkan, sebelum kamu dihisab. Siapkan amalan soleh kamu sebelum kamu berjumpa dengan hari akhirat. Dan sudah tentu wajib kamu akan berhadapan dengan Allah sebagai Qadhi Rabbul Jalil. Siapkan diri kita. Tak ada masa kita nak tengok keaiban orang lain, sebab keaiban diri kita ni perlu diperbaiki sebelum kita dimatikan oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita wajib bertemu dengan Allah Ta'ala, kita membawa sesuatu persembahan kepada Allah Ta'ala, kita perbaiki diri kita. Jadi bila kita celek mata pagi-pagi ini, di antara yang ada terlintas dalam hati kita, pertamanya kita istighfar dulu. Ya Allah, Engkau telah memberi satu hari kepada aku hari ini, moga-moga Kau ampunkan dosa-dosaku. Dan yang keduanya, cek balik, muhasabah balik diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak ada masa untuk nak muhasabah orang lain. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, berapa dah? 4. Yang kelimanya, tuan-tuan, hari itu kita duduk mari dalam surau ni, kita berkawan dengan teman-teman yang soleh. Teruskan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Teruskan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Kerana as-sahibu sahibun. Kita berkawanlah dengan kawan-kawan kita yang soleh. Kenapa? Kerana yang dikatakan sahabat itu, dia akan menarik kita. As-sahibu sahibun, yang dikatakan kawan, maknanya bila kita berkawan dengan teman-teman yang soleh, kita akan ditarik, dalam arti kata kita akan dipengaruhi dengan kesolehannya itu.
Tempias kesolehannya itu akan terkena kepada kita, seperti mana kita berkawan dengan stokis minyak wangi. Walaupun kita tak jadi ahli, kita bau wangi. Ya, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Yang terakhir pada pagi ini, sebagai kelangsungan amalan-amalan selepas Ramadan, kita selesaikan puasa Syawal. Tuan, ramai dalam kalangan para alim ulama mengatakan bahawa di antara tanda ataupun simptom untuk mudah kita kenal bagaimana amal ibadah kita, amal ibadah Ramadan sebelumnya, tengok pada puasa Syawal kita. Lihat pada puasa kita. Seolah-olah beginilah yang boleh saya buat satu kesimpulan. Puasa Syawal itu berarti sebagai tanda diterimanya amalan puasa Ramadan sebelumnya. Sebab di antara tanda-tanda sesuatu amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala, kita akan kemaruk untuk melakukan amalan-amalan seterusnya. Seperti mana orang yang dapat haji yang mabrur, kebaikan di tanah suci itu akan dibawa balik ke tempat kita hari ini, ke Bukit Mahkota ni, sebagai suatu tanda hajinya itu haji yang mabrur. Tapi kalau masih duduk style lama, mungkin setakat 3 minggu saja tengok nampak berubah, itu boleh dibuat satu postmortem balik bagaimana dengan haji umrah kita. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, saya tutup kuliah subuh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan puasa 6 hari ini. Man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasayamid dahri. Sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Kita nak puasa terus ke ataupun boleh selang-seli? Yang terbaiknya terus. Tapi bukan makna yang selang-seli itu tidak baik. Dua-dua baik belaka. Cuma dari segi afdalnya yang direct 6 hari. Kita yang mungkin tidak ada kesempatan, kita buatlah sepanjang Ramadan, sepanjang Syawal ini, selesaikan 6 Syawal ini. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, moga-moga dengan sedikit pedoman pada hari ini, ya, saya mengharapkan ia sebagai ilmu untuk menggerakkan amalan kita. Boleh tak? InsyaAllah, insyaAllah. Kita ada kita masuk 7 suku. Macam yang selalu saya sebutlah, saya nak memberi keizinan kepada tuan-tuan. Tadi saya sempat tengok syuruk 1 minit kan? Betul tak? Syuruk 7 minit campur dengan 12 minit, jadi 7:13. Kita kata 7 suku lah, senang, ya. Bermulanya waktu salat sunat isyraq, yang pahalanya seperti mana pahala haji dan umrah secara taman, secara sempurna. Jadi ambillah masa kita buat salat sunat isyraq. Masa tamatnya ialah 7:30, sebab dia 15 minit lebih kurang selepas masuknya waktu solat sunat isyraq tadi. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita ada 15 minit bermula 7 suku hingga 7:30. Saya nak promosikan, marilah kita sama-sama mendapat pahala haji dan umrah secara sempurna pada pagi ini dengan melakukan salat sunat isyraq. Bagaimana niat dia?
sahaja aku solat sunat isyraq 2 rakaat lillahi ta'ala, senang sahaja. Tak ingat bahasa Arab itu lafaz, yang pentingnya muka dalam hati. Dah pergi ambil wudu, dah memang nak solat sunat isyraq, maka sebagian ulama kata itu adalah persiapan untuk solat, maka itu dikira sebagai niat kita. Allahu Akbar, sahaja aku solat sunat isyraq 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Cuma-cuma sahaja dapat pahala. Besar tak pahala ya? Haji dan umrah. Dalam satu riwayat Nabi sebut 3 kali, taman, taman, taman. Bila Nabi sebut sesuatu perkara 3 kali, menunjukkan ianya sesuatu yang besar fadilah dia. Ya, pasti kelebihan akan diperolehi. Apa dia? Haji dan umrah. Seperti mana orang yang menunaikan fardu haji dan umrah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.